Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat menganjurkan siri kuliah soal jawab Fiqh Muamalat 2.0, dan pada hari ini kita juga dapat ditonton secara live stream di Zon Kuliah dan juga YouTube. Jadi kita ada beberapa soalan yang bertulis yang telah dihantar oleh pihak Zon Kuliah yang telah sampai atas meja saya ni. Baik, jadi kita pergi kepada soalan bertulis dulu sebelum kita buka kepada soalan-soalan daripada para peserta. Jadi yang pertama sekali, perniagaan berasaskan dropship semakin menjadi trend. Apakah hukum perniagaan ini? Jika ada yang halal haram, boleh tak jelaskan kaedah mana yang menjadi halal dan haram? Baik, yang pertama sekali, kalau kita tengok dropship ini, konsep dia adalah dropshipper itu menjadi ejen. Menjadi ejen dalam satu kontrak yang sepatutnya jelas. Dalam kontrak itu akan dinyatakan kalaulah apabila seseorang melalui Facebook dia ataupun blogspot dia, kita war-warkan produk A contoh, keluaran syarikat ABC, ya, lalu orang pun klik dan beli. Bila orang beli itu, orang akan membuat pembayaran kepada ejen itu. Lalu ejen itu pun terus isi dalam sistem kepada syarikat A, memaklumkan ada sipolan bin sipolan membeli, dan sipolan itu akan dapat barang dia secara pos daripada pihak syarikat yang menjual. Tidak perlu syarikat yang menjual hantar kepada ejen itu. Jadi secara kesimpulannya, kalau lihat basic structure-nya, dropship ini sepatutnya harus hukumnya dan halal, kecuali kalau ada dalam terma-terma pelantikan itu apa-apa interest, itu nak kena teliti satu demi satu lah. Tetapi dari sudut structure, dropship saya boleh katakan okey, selagi mana barang yang dijual itu adalah okey dan harus. Okey, baik, jadi itu adalah kepada soalan yang pertama. Bagi soalan yang kedua, tapi sebelum tu, dropship tadi kalau dijual emas jongkong ataupun dinar emas, maka hukumnya menurut majoriti para ulama adalah haram. Kerana pastinya pos emas dan jongkong itu akan jadi terlewat dan lebih lewat daripada 3 hari, maka dia akan jadi apa yang kita namakan sebagai riba an-nasa. Ya. Baik, soalan yang kedua, saya pernah terjumpa satu statement yang mengatakan kalau kita berniaga boleh ambil untung 10% sahaja. Lebih daripada itu dikira haram. Adakah benar? Maka jawabnya tidak betul. Ya, dalam perniagaan Nabi SAW telah pun memberikan satu takrir, kita katakan, ataupun dalam kata lain pengiktirafan. Dalam Sunan Abu Daud ada satu hadis, seorang sahabat ini telah diminta oleh Nabi SAW sendiri untuk pergi beli seekor kambing, yang mana harga seekor kambing pada ketika itu di pasar Madinah adalah 1 dinar. Ya, 1 dinar, lebih kurang 600-700 ringgit lah. Dan sahabat ni dia pandai negotiate, dia pandai bargain. Lalu akhirnya dia berjaya close deal, iaitulah membeli kambing tu 2 ekor dengan 1 dinar. Maknanya dia dapat seekor tu dengan harga separuh dinar. Dan dia teringat bahawa Nabi SAW hanya menyuruhnya untuk beli seekor. So buat apa dia bawa balik 2 ekor? Lalu dengan itu dia pun berhenti di pasar yang sama. Lalu dia pun mula menjadi penjual kambing. Kalau tadi dia pembeli, sekarang ni dia pula yang menjual. Sekarang ni dia menjual dengan harga pasaran. Harga pasaran tadi 1 dinar, dia beli dengan harga setengah dinar. Maka dia balik jumpa Nabi, dia bawa 1 dinar, dia bawa seekor kambing. Nabi suruh beli seekor kambing, Nabi bagi 1 dinar. Tapi tengok-tengok dia balik, dia bawa seekor kambing dan 1 dinar pun tak terusik. Nabi pun pelik, lalu dia pun cerita, lalu Nabi pun senyum dan Nabi pun memujinya dengan Nabi kata, kalaulah
dia ni meniaga tanah pun, tanah tu maknanya soil, iaitulah bukan tanah bidang tu, di tanah yang pegang tu kan, tanah ini pun akan jadi untung. Jadi para ahli ulama memberikan kesimpulan dalam hadis tadi menunjukkan keuntungan yang diterima adalah 100%. Betul? Bila 100%, maka tidak ada larangan. Yang penting adalah dia masih lagi pada harga pasaran. Harga pasaran. Tetapi yang menjadi persoalan ini, apakah dia harga pasaran? Takrif harga pasaran ataupun market price mengikut kamus-kamus ekonomi adalah harga yang terakhir yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli. Tapi harga yang terakhir yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli, dan harga itu adalah harga yang genuine, harga yang tulen, bukan hasil artificial punya pembelian secara terancang, bukan. Maka kalau ketika katalah lepas dia beli seekor kambing tu, tiba-tiba ada seorang sahabat lain dapat close deal dengan harga 1.5 dinar contohnya, maka 1.5 dinar lah yang akan jadi market price. Jadi para ahli ulama duk mengatakan bahawa harga pasaran tertakluk kepada demand and supply, permintaan dan tawaran, permintaan dan supply, dan tawaran. Dan itulah yang Nabi pernah reply pada kumpulan sahabat yang datang jumpa Nabi, minta Nabi SAW untuk buat satu undang-undang agar peniaga tak boleh naikkan harga tinggi sangat. Maka Nabi jawab, innallaha huwal mus'ir al-khafid al-qabid al-basit al-raziq, wa inni la arju an alqallah, dan aku, Nabi kata, sesungguhnya Allah SWT lah yang memberikan rezeki, membuka rezeki, menutup rezeki, dan aku tidak mahu bertemu Allah SWT dalam keadaan ahadun yutalibuni bi mazlamati damin wala mal, dan aku tidak mahu ada seorang pun yang datang menuntut nanti di akhirat kerana aku telah menzaliminya dari sudut harta dan juga darah. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tak mau campur harga pasaran pergerakan yang natural. Yang Nabi akan campur bila pergerakan dalam pasaran tidak natural, barulah Nabi akan campur. Itulah yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas dan juga yang difatwakan oleh Sa'id ibn Musayyab apabila berlakunya monopoli, penipuan dalam pasaran sehingga sengaja menaikkan harga pasaran. Maka Nabi, Master Sa'id ibn Musayyab dan Imam Malik bin Anas masuk campur, memberi fatwa bahawa harus kerajaan masuk campur untuk menetapkan harga tertinggi. Kalau tak ada benda tu, tak boleh. Maka peniaga bebas untuk naikkan harga. Malah Abdullah bin Zubair, seorang anak kepada sahabat Nabi, tahun tabi'in, dia jual tanah pusaka ayah dia, menurut riwayatnya 1000% keuntungan. So boleh jual 1000% keuntungan. Bila dia jual, pada ketika itu sahabat Nabi masih ada, dan sahabat-sahabat Nabi tak ada seorang pun yang membantah. Maka itu menunjukkan berlakunya ijma' sahabat. Maka harus hukumnya, nak naikkan harga berapa pun asalkan masih boleh diterima oleh pasaran. Tetapi para ahli ulama bincang, kalau sengaja naikkan harga kepada pembeli yang tidak berpengalaman. Contoh, ada orang asing datang Malaysia first time, dia pun cakap terang-terang pada kita, ni aku ni first time datang ni, berapa harga ni? Kan kita pun kata, ini ada peluang dapat untung lebih sikit ni sebab dia pertama kali. So kita pun naikkan sikit harga berbanding harga biasa. Maka kalau itu berlaku, itu dinamakan ghabnun fahish. Ghabnun ataupun ghubnun. Ghabnun ataupun ghubnun, empat mazhab ada khilaf. Ada mengatakan akad masih sah tapi berdosa. Ada mengatakan tak sah. Menurut tiga mazhab, ghubnun nak anggap dia fahish. Fahish tu maknanya besar ataupun kecil mengikut uruf. Tapi mazhab Hanafi dia agak luar biasa. Mazhab Hanafi dia letakkan benchmark. Dia kata kalau lebih daripada ini payah sikit nak kena ingat balik sekejap Kalau dia kata kalau jual binatang harga 10% lebih tinggi daripada harga pasaran, maka itulah ghabnun fahish. Kalau kurang daripada 10%, okey lagi. Kalau jual property
lebih daripada 20%, maka hukumnya adalah ghabnun fahish yang haram dan dikira termasuk di kalangan yang mengambil untung secara tidak sah. Ya, jadi itu adalah perbincangan bukan riba, tapi perbincangan sama ada jatuh dalam ghabnun. Mungkin saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sebahagiannya first time dengar. Tapi belajarlah ghabnun atau ghubnun, ghin ba nun. Ya. Baik, habis kat situ. Kemudian yang ketiga, Bitcoin halal ke haram? Soalan ni banyak dekat Facebook saya pun banyak. Bitcoin ni dia asaskan oleh seorang Jepun, tak salah saya. Ya, yang mana dia menjadi decentralized digital currency yang pertama di dunia. Decentralized digital currency. Tetapi Bank Eropah dan Bank Amerika, Fed Reserve dan juga European Bank telah memberi amaran bahawa Bitcoin ni tidak ada mana-mana regulator yang melihat dia. So dia ada sedikit kebebasan membuat duit melalui maya. Ya. Walaupun ada sebahagian besar semakin berkembang sejak tahun 2008, ramai semakin banyak orang yang peniaga yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, tetapi dia punya observasi, pemantauan tidak ada. Maka ini menyebabkan banyak penjenayah melakukan urus niaga jenayah menggunakan Bitcoin. Sebab kalau guna duit kertas, contohnya Bank Malaysia, kalau saudara-saudari masukkan dalam satu akaun, di dalam akaun peribadi, sekali masuk lebih daripada 50,000, terus saudara-saudari akan dimonitor oleh bank negara. Ada kemungkinan boleh didakwa, boleh diselidik dulu, belum dakwa lagi, diselidik dulu kerana bimbang ada money laundering. Tapi kalau handal sikit, tak ada apa-apa. Kalau masuk banyak benda tu pun mungkin selamat lah, kalau handal sikit lah kan, handal ikut. Okey, tapi ikut asalnya lebih je 50,000 sekali masuk. Bank tu kena pergi buat report kat bank negara, kena laporkan STA, tak salah saya, STR, suspicious transaction. So kalau dia tak lapor, auditor bank negara pergi cek, dia kena denda. Berapa banyak denda dia? Lupa lah saya, tapi banyak lah, ribu-ribu kat lah. Tengok berapa ribu yang tak dilaporkan, mungkin double, tak salah saya, daripada apa yang tak dilaporkan. So kalau tak dilaporkan 2 bilion, jadi 4 bilion lah bank tu kena bayar, contoh kan, tak ada kaitan siapa-siapa kan. Okay. So jadi itu dia. Sebab tu bank negara bengang ni dengan benda-benda masuk duit banyak kat bank ni, tak kira lah untuk apa sekalipun. Sebab salah ikut undang-undang bank. Sebab nanti itu adalah cara penjenayah untuk masuk duit. Maka Bitcoin dengan wujudnya dia, maka penjenayah suka. Sebab dia boleh bayar tanpa ada mana-mana pemantauan, maka selamat sejahtera lah mereka. Jadi apa hukum dia, kita pun tak boleh nak beritahu hukum dia sekarang, sebab dia ni terlampau tidak ada apa-apa regulasi. Maka ini menyebabkan kalau ikut hukum Islam, bila tak ada regulasi yang jelas, tak ada siapa yang berkuasa, Bank Eropah pun beritahu kalau you pakai benda ni, tak ada jaminan duit itu akan diselamatkan kalau ada apa-apa penipuan, maka kita boleh kata berlakulah gharar. Gharar apa maksud dia? Uncertainty, tak jelas. Bila kita pakai duit ni, penerima tu, iaitulah penjual, akan terima duit ni, duit tu akan sentiasa ada value ataupun tidak. Maka ketika itu dia jadi gharar. Bila gharar, seeloknya kita jauhi. Okey, itu jawapan saya kepada Bitcoin secara ringkas. Baik, sekarang kita berhenti kejap, kita layan pula soalan verbal kepada peserta yang ada. Ada soalan? Sila. Tanya berkaitan dengan contoh bai'ah dan e-bai'ah. Contoh kalau kita buat nak beli gearbox, kena beli daging 3 kilo baru boleh beli gearbox. Adakah tu dikira dalam bai'ah dan kemudian ni gearbox sop ke gearbox benda ni? Sop lah. Kemudian satu lagi nak tahu contoh bai' orang salah. Macam mana?
Okey. Baik, ada dalam satu hadis beberapa hadis yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Nabi melarang daripada dua jual beli dalam satu. Ada satu lagi riwayat safqataini fi safqah, dua transaksi dalam satu. Maka para alim ulama silam dan moden mempunyai terlampau banyak tafsiran. Tapi yang saya rasa menarik adalah analisa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Nazih Hamad dalam kitabnya Qadaya Fiqhiyah Mu'asarah, yang mana beliau telah pun menyemak. Sebabnya bab muamalat ni dia tak boleh pegang kepada dalil secara literal. Dia kena tahu sebab apa Nabi melarang, supaya kita boleh faham dan boleh pastikan benda tu ada tak masih pengharaman. Sebab al-illah al-hukmu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Dalam kaedah fiqahnya, hukum akan mengikut illah. Adanya illah adalah hukum, tak adanya illah hilanglah hukum. Maka itu dalam bab muamalat. Maka dalam bab dua transaksi dalam satu, Nazih Hamad, seingat-ingat saya dah lama baca dah, beliau cuba menggabungkan beberapa sebab kenapa yang boleh jadi haram. Maka AOFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, yang dianggotai ulama-ulama paling berpengaruh di dunia, juga telah membuat kajian, dan mereka telah pun tak salah saya dah keluar dia punya mi'yar, iaitulah tentang al-uqud al-murakabat, iaitulah akad yang berganda, yang bercantum. Lalu yang pertama, mereka boleh sepakat bahawa yang maksud dua akad dua beli dalam satu adalah bai'un wa salaf. Itu yang pertama, iaitulah jual beli yang digandingkan dengan hutang. Apa maksud ni? Maksud dia begini, maksud dia, katalah saudara saya bernama Niko di depan ni, katalah dia nak pinjam saya duit, saya nak pinjam duit daripada dia, saya nak pinjam RM100. Maka dia kata, okey ustaz nak pinjam boleh, tapi ustaz kena beli saya punya minyak rambut ni, contoh kan. Boleh, tak payah, saya akan bagi. Dia kata dia akan bagi pinjam pada saya RM100 tanpa riba. Maknanya pulang pinjam 100, pulang 100. Tapi ada syarat. Syaratnya saya kena beli dia punya minyak rambut. Nampak? Jadi itulah yang haram. Itulah maksud dua jual beli dalam satu. Itulah maksud dua transaksi safqataini fi safqah. Kerana wujudnya tuhmah yang besar, saya sebenarnya dia, walaupun dia tidak ambil riba daripada pinjaman yang diberikan, tapi sebenarnya dia ambil. Macam mana cara dia ambil? Dia jadikan benefit, dia bagi saya hutang tu, dia ambil benefit secara tidak direct dengan cara melalui transaksi jual beli. Maka mungkin dia masukkan riba dia dalam untung jual beli dia, maka sebab tu dia jadi haram. Okey? Jadi itu yang pertama yang disepakati oleh ulama silam dengan ulama kontemporari. Adapun yang kedua yang disepakati juga adalah bila mana dua transaksi itu bercanggah dia punya muqtadal aqd. Muqtada di konten. Contohnya, saya nak jual kereta, tapi pada waktu yang sama saya nak sewakan. So yang mana satu ni? Saya jualkan kereta ni dan saya sewakan juga. So yang mana satu ni? So ada orang kata takkanlah ada orang buat begitu. Ada hire purchase ada. Hire purchase bukan ITAT lain. Dia hire purchase act yang di Malaysia ni, kita sewa dan kita beli sekaligus. Macam mana you boleh beli dengan you boleh sewa sekaligus? Beli adalah beli aset itu dengan benefit. Sewa adalah beli benefit saja. So macam mana dia boleh buat dua-dua? Bila dia dua-dua dengan dia punya efek dia berbeza, maka dia jadi tak jelas. Maka sebab tu jadi haram. Ya? Tapi kalau dia dua-dua jelas, maka di situ ada khilaf di kalangan ulama. Contoh yang tadi tu, apa nak beli gearbox, sop gearbox, syarat dia kena beli daging 3 kilo lebih dahulu. Sebab daging 3 kilo itulah yang kena masak gearbox. Bukan? Tak, gearbox kan tulang macam tulang sendi tu. So kalau nak beli gear tu, nak beli tu, kena beli daging 3 kilo tu minimum. Kalau tak beli 2 kilo je, tak boleh beli lagi. Kalau nak beli gearbox punya sop, kena beli daging 3 kilo dulu. Kalau tak boleh beli.
Jadi kalau dilihat satu persatu, beli daging tu satu transaksi yang halal tak? Halal. Beli sup gearbox halal tak? Halal. Maka kalau kita gabungkan yang halal dengan yang halal, maka sebahagian besar ulama kata hukumnya halal. Apabila tidak ada kelihatan mana-mana muslihat di dalam itu yang nak membawa kepada riba. Kalau ada muslihat dia nak bawa kepada riba ke, itu tak boleh. Tapi dalam bab kes soalan tadi, nak beli sup gearbox dengan syarat beli daging 3 kilo, hukum dia adalah bai' wa syab. Bai' wa syab pun dibincang oleh ulama. Adakah jual beli tak boleh ada syarat? Ini agak teknikal. Orang yang tak biasa mungkin akan tenganga sekejap lah, kerana pening memikirkan. Dalil-dalil ada. Nahan Nabi SAW an bai'in wa syartan. Ada satu lagi hadis dengan 2 syarat. Macam-macam para ulama dah bincang habis dah. Ya, syarat yang dimaksudkan adalah syarat yang membawa kepada kezaliman kepada satu pihak. Ya, bukan syarat yang biasa. Sebagaimana al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halalan. Orang Islam dipegang pada syarat dia. Maknanya syarat ni hukum harus originally, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal. Ya. Okey, so jadi itu adalah maksud haramnya 2 transaksi dalam satu. Ya. Jadi ada 3 kan? Bai'us salaf, satu lagi tadi muqtadal aqd berbeza, satu lagi yang ketiga termasuk satu lagi yang juga khilaf tapi sebahagian besarnya kata masuk dalam pengharaman, iaitulah gini: saya jual pada awak dengan syarat dia sudi jual pada saya. Faham tak? Maknanya kita dah setuju ni, saya nak jual pada awak, tapi tergantung penjualan itu kepada dia jual pada saya. Maka itu juga membawa kepada haram. Sebab apa haram? Gharar. Maknanya jualan kita patutnya tak ada kaitan dengan dia. Kalau saya nak berkait dengan dia, tu saya punya pasal, bukan you punya pasal. Betul tak? Tapi bila saya jadikan tu dia punya pasal juga, maka dia pun tunggu-tunggu. Macam mana? Dapat tak? Patutnya itu bukan saya, bukan dia masalah, itu saya punya masalah. Sebab itulah saya kena secure dulu pembelian barang ni dengan supplier, kemudian barulah saya jual. Sebab tu Nabi kata la tabi' ma laisa indak, jangan jual benda yang kamu belum miliki. Walaupun sebahagian kecil ulama antaranya Ibnu Taimiyah kata boleh dengan syarat dia saya dah secure awal, saya dah macam buat MOU dengan dia, saya dah cakap ni pun saya dah tahu dah, saya ada stok tu dekat dia. Itu baru okey. Sebabnya gharar itu telah menjadi kecil, gharar yasir daripada besar jadi kecil, maka gharar yasir diterima dan harus hukumnya, kerana tidak mampu kita elakkan mana-mana transaksi tak ada gharar sama sekali. So jadi ada berapa tadi? 3, 4 adalah bentuk yang dikatakan sebagai 2 jual beli. So jadi bukanlah 2 jual beli itu macam jual beli yang biasa. Yang mana saya nak beli kasut ni boleh, tapi dengan syarat saya kena beli sekali dia punya pencuci kasut. Itu tak haram. Itu syarat yang diletakkan oleh penjual, maka itu dia harus, kita rasa nak terima, tak nak terima sudah. Jelas, sebab dia punya syarat tu jelas. Ya. Baik, habis kat situ. Baik, soalan audiens lagi ada? Muslimat ada soalan? Ada muslimat tu? Sila. Tak apa dengar. Kita markup harga rumah 150,000, harga pasaran. Rumah harga 100,000, owner nak jual 100,000. Tapi harga pasaran rumah tu 150,000. Jadi kita loan dengan bank, pinjaman dengan bank adalah 150. Lepas kita dapat pinjaman tu, owner kasih dalam perjanjian kita dengan owner kasih diskaun 50,000. So jadi modal kita 100,000 lah untuk rumah. Oh, maknanya apa hukum dia kita buat pembiayaan lebih daripada harga rumah? Faham tak? Betul?
So kita perlukan 100,000 saja, tapi kita sengaja buat lebih lagi sebab kita nak masukkan harga renovasi lain-lain ya. Harga pasaran rumah tu Memang 150. kita buat valuation memang itu harga. So awal-awal memang telah dipersetujui dengan tuan rumah nak akan bagi diskaun. Tapi kenapa nak ambil lebih? Supaya boleh guna duit tu kat tempat lain. Okey, baik. Yang pertama sekali, kita memang boleh guna duit tu untuk tempat lain, tapi sebenarnya itu adalah tak berapa menguntungkan pun. Sebab duit yang kita gunakan itu kita dapatkan melalui transaksi dengan bank, maka bank akan ambil untung yang agak besar juga. So jadi bukan duit free lah nak ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukum dia kita nak buat begitu? Hukum dia kalau kita pergi ke bank Islam, Islamic Bank, maka hukumnya haruslah. Sebab pembiayaan dengan bank Islam akan melalui satu sistem jual beli. Yang jual beli, maka pada ketika itu jual beli itu dikira mustaqil, terasing dengan tauke itu. So tauke itu beri diskaun selepas itu, maka dia ibaratnya dia melepaskan sebahagian hutang dia, bukan sebahagian hutang kita ke atas dia. So itu hukum dia adalah al-hatitah ataupun al-ibra, dan ia adalah harus. Okey. Tetapi kalau nak tanya kita tipu bank, itu dah cerita lain. Itu dah bukan cerita muamalat dari sudut kontrak, itu dia ceritanya dari sudut tipu. Tipu hukumnya haram lah. Mana ada tipu harus? Adalah beberapa jenis tipu yang harus kan, tapi bohong yang harus. Sebagaimana Nabi sebut kan, laisam minal kadzab man aslaha bainatnain mutakhasimain. Tidaklah dianggap berbohong kalau kamu nak memperdamaikan dua orang saudara yang bergaduh. Tapi kena ada teknik lah. Sebab kalau tak ada teknik, daripada dua orang bergaduh jadi 3 orang. Gitu. Baik, jadi itu adalah penipuan. Kalau penipuan itu kita dah tahu memang ini, maka itu tak boleh lah. Tapi kalau bank itu kita lah maklumkan, rumah ni harga kita dapat 100,000, tapi kita memang nak buat pembiayaan 150,000 dengan kelayakan kita, maka bank punya pegawai pun tahu dah, maka itu tak ada masalah lah. Okey. Baik, sama juga orang yang menipu nak buat pembiayaan dengan bank, dia buat apa? Dia buat sijil gaji palsu. Ini pun sama juga, gaji palsu. Dia tak ada gaji dia tak cukup besar, maka dia tak boleh dapat banyak duit, maka dia pun buat yang palsu. Yang palsu ni nama pun palsu kan. Kalau gigi palsu okey lagi, mungkin harus, kaki palsu mungkin harus, tapi yang jenis palsu ni kebanyakannya tak haruslah, kecuali beberapa sahaja. Wallahu alam. Baik, kita pergi balik kepada soalan bertulis. Apa hukum beli rumah banyak-banyak kemudian sewakan? Soalan daripada online. Kalau ada nak bertanya di Facebook pun boleh, dekat Facebook saya pun boleh, dekat Facebook Dr. Zaharuddin ataupun Facebook Zon Kuliah. Kalau sempat kita tengok, kita jawablah. Baik, apa tadi soalan? Beli rumah banyak-banyak. Yang pertama, nak beli rumah banyak-banyak ni bukan senang. Ya. So dia ada pelbagai cara dan teknik, dan sebahagian besar teknik itu adalah sangat berisiko tinggi, yang biasanya kalau gagal dia akan menenggelamkan kita dalam hutang yang patut kita jauhi. Satu rumah pun dah tenggelam, ni banyak rumah lagi dah tenggelam kan. Kita doa pada Allah supaya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita berdoa pada Allah SWT untuk jangan dighalabati dain, ditenggelami oleh hutang. Maka rumah di Malaysia adalah antara yang sangat mahal, sebab harga rumah yang ideal dalam sesebuah negara adalah 56 kali ganda daripada gaji bulanan kita. Cuba kira berapa. Kalau tak boleh capai lagi tu, maknanya tak berapa cantik lagi suasana ekonomi di negara tersebut. 56 kali ganda daripada gaji bulanan. Gaji bulanan ke? Sekejap, saya terlupa. Gaji bulanan ke gaji tahunan?
Betul lah, gaji bulanan. Tapi kita punya adalah beratus kali ganda daripada gaji bulanan lah. So untuk beli rumah secara banyak ni, antara cara yang orang-orang buat adalah dia mestilah dikiranya kalau dia tu orang awal-awal lagi belum ada apa-apa tanggungan, dia beli sekali banyak. Mari dia habis je graduate, dia dapat kerja, gaji bagus, dia relax dulu, tak buat apa-apa hubungan dengan bank. Dia cari rumah siap-siap, rumah kecil-kecil, dia beli sekali 5 contoh. 5 terus dia submit dekat bank yang berlainan, dan bank semua akan tengok dia punya background semua bersih. Semua bank akan luluskan 5 rumah dia serentak. Sebab kalau dia beli 1 rumah, 2 rumah, nak beli yang ketiga dia dapat 70% je. Tapi sebab dia beli sekaligus, pada satu waktu dia boleh beli sekali 5 rumah. Dan dia hanya kena bayar 1 rumah, kalau lah harga rumah tu 200,000, 150,000, dia bayarlah 15,000 1 rumah. Deposit dia dah kena ada lah, down payment. Maka dia dapat sekali 5 rumah. Maka soalan dia, kalau dia sewakan rumah itu adalah harus, tapi mengikut dia punya financial status. Kalau financial status, Muslimat boleh tak ke belakang sikit? Ada muslimin baru datang kan? Siap muslimat. Tak apa, suara saya boleh dengar kan? Jangan marah pula ya muslimat. Tak payah belakang sangat pun tak apa, sikit dia tu cukup dah. Baik. Kat mana tadi? Okey, jadi kalaulah dia beli rumah itu dalam keadaan tidak ada ilmu yang cukup, tak ada perancangan yang jelas, maka dia adalah ibarat berjudi. Sebabnya sekarang ni spekulasi dengan investment ni, dia punya garis beza di antara dua tu sangat nipis. Jadi kalau kita beli rumah yang nampak memang berkali ganda jauh daripada kemampuan kita, kita akan masuk di kalangan gambler. Gambler ni ciri dia ni risk lovers. Risiko ni menjadi sumber pendapatan dia, walaupun calculated risk, tapi itu sumber pendapatan dia. Dia berbanding dengan orang investment dia memang nak buat something yang ada value, boleh create growth, boleh create wealth. Tapi dia create wealth pada diri dia sajalah. Dia bukan create ada kerjaya ke, ada orang akan dapat ada kerja, tak, dia seorang. So jadi itu ada syubhatnya. Maka sebab itu bagi saya, dalam keadaan ekonomi Malaysia begini dan pendapatan seseorang itu tidak begitu stable, dia kena pastikan kalau dia nak beli rumah lagi banyak daripada 2 rumah, maka dia jangan sampai ni sebenarnya tak ada benchmark lagi. Saya pun tak boleh nak bagi jawapan absolute berapa puluh kali ganda ke, tak buat kiraan lagi. Tapi dia punya jelasnya jangan sampai ghalabati dain. Ghalabati dain maksudnya kalau kita rumah tu kita liquid kan, jual pun kita masih lagi tersangkut dengan pelbagai banyak utang lagi. Jadi itu adalah benda yang syubhat boleh berlaku di situ. Malah sebenarnya cara beli banyak rumah ni juga menyusahkan orang yang betul-betul nak beli rumah, nak duduk rumah. Sebenarnya sebab dia akan create demand yang tak sihat. Sebab satu orang create banyak-banyak, dan satu orang tu setiap orang dia beli bukan dia nak duduk, dia nak invest. Kemudian kalau orang nak beli pada dia, orang tu terpaksa beli dengan harga mahal. Khususnya kalau orang-orang ni adalah ahli-ahli politik yang biasanya mendapat rumah secara percuma daripada pemaju kerana dia meluluskan projek-projek tertentu. Itu adalah rasuah hukumnya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah dan ambil rasuah dalam neraka tempatnya. Habis cerita. Okey. Baik. Kemudian kita jawab pula soalan yang bertulis. Soalan yang ringan sikit pula. Ada 2 kawan bersahabat. Seorang biasa-biasa saja, seorang lagi kaya. Mereka berkawan lama, dari kecil sampai besar. Yang kaya selalu belanja yang biasa-biasa. Boleh faham
Satu hari mereka bergaduh. Si kaya cakap, aku takkan halalkan satu sen yang aku keluarkan untuk engkau. So yang kawan yang seorang lagi wajib ke bayar balik semua. Dan berapa dia nak bayar balik? Apa hukumnya? Pernah berlaku ke tuan-tuan macam ni? Baik, pada pendapat saya, apa yang dibuat oleh yang kaya tadi ni adalah hukumnya haram. Tidaklah kita berhak untuk mengatakan benda yang kita dah beri dahulu sebagai tak halal. Tak boleh. Sebab hukum dia dari sudut substance, kandungan dia adalah sama seperti kita beri hadiah, kita minta balik. Beri hadiah minta balik, orang Melayu kata apa? Ugly elbow. Buruk siku. Tapi siku je buruk tak ada apa masalah. Tapi Nabi cakap apa? Nabi cakap al-a'idu ala hibatih kal kalbi ya'udu ala qai'ih. Orang yang memberi hadiah dan minta balik hadiah yang diberi, orang ini macam anjing jilat muntah. Sedap tak anjing jilat muntah? Kalau badang jilat muntah hantu jadi badang. Ini anjing jilat muntah, dah lah anjing jilat apa? Muntah. So para alim ulama bincang, apa maksud analogi anjing jilat muntah? Adakah dia membawa erti haram atau makruh? Sebahagian besar antaranya mazhab Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Kerana bila mana analogi itu menggunakan sesuatu yang kotor, maka itu menunjukkan sifat fitrah manusiawi tidak mahu dan membenci, ya. Maknanya itu benda yang haram lah, ya. Sebahagian lagi ulama kata makruh sahaja, ya, makruh sahaja. Tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengharamkanlah, ya. Dengan hadis tadi sudah cukup. Maka kalau dia dah belanja tadi, hukum memberi hadiah dalam 4 mazhab, bila hadiah tu telah ditransfer dengan cara kita dah ambil hadiah tu. Kalau makanan, orang tu dah habis makan, hadiah tu dah settle, maka telah pun selesai hadiah tu. Termaktublah pahala bagi orang yang memberi hadiah. Okey? Tiba-tiba dia kata tak halal, kita dah habis, maka hukumnya dia tak ada hak untuk kata tak halal dah. Tak ada hak dah. Islam tidak memberikan peruntukan itu, ya. Sama juga macam ayah nak kata ke anak aku tak halal semua duit aku membesarkan kamu. Itu si ayah hilang pahalanya, si anak tak ada apa-apa. Macam ini juga, mamat yang bagi kaya ni hilang pahala dia. Bila dia kata aku tak halal kan, dia yang hilang pahala. Sebab apa? Sebab dalam undang-undang memberi sedekah, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah itu. So dia mengungkit-ungkit, dia menyakiti orang yang menerima tadi, diminta bayar balik, tak halal. So akhirnya dia tak ada pahala. So apa hukum orang yang miskin tadi, yang dapat hadiah tadi? Perlu bayar balik tak? Tak perlu bayar balik. Cakap terima kasih, cukup. Lepas tu tak bayar balik, 1 sen pun tak bayar balik. Dan tak ada bertanggungjawab langsung ke akhirat, tak ada settle. Itu kena faham. Habis. Sama lah juga macam isteri, okey? Suami wajib bagi nafkah kat isteri, isteri tak wajib bantu suami. Tapi kalau isteri kaya, bantu suami banyak, suami tu hutang budi, kemudian suami buat perangai pula, isteri kata, abang, saya bagi bantu banyak ni, dapur ni saya sponsor, kereta tu saya sponsor. Hilang pahala isteri tu, hilang, hilang. Boleh buat dosa pula lagi, sebab memperkecilkan dan menghinakan suami, ya. Sebab itu tanda kesombongan. Sebagaimana Nabi kata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu apa bendanya? Takabur itu adalah batarul haq, menolak kebenaran dan memperlekehkan orang. So jadi hati-hati para isteri. Suami pun sama juga. Kewajipan dia bagi nafkah kat isteri, jangan di act like action pula, dia mentang-mentang dia bagi. Dah memang disebut dalam pepatah Arab, la syukra ala wajib.
Tak ada terima kasih pada benda yang wajib. Patutnya lah, tapi kita just courtesy, good manners kita ucap terima kasih juga. Tapi bila benda kewajipan, tak ada terima kasih pun. Okey je, kira ngam-ngam, kosong-kosong je. Ya? Sama juga macam pemimpin yang memberi bantuan kepada rakyat. Tak ada terima kasih pun tak apa, memang kerja dia. Contoh kan. Tak terima kasih apa. Kemudian bawa lah hadis Nabi kan. Macam mana hadis tu? Man la yashkurin nas. Sesiapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Kan? Tapi kewajipan memanglah kita bersyukur, tapi tak payah terima kasih pun okey lagi. Sebab memang kewajipan. Okey, kalau benda lebih daripada kewajipan bagi, itu memang layak untuk diucapkan jazakumullahu khairal jaza. Faqad ablaq, Nabi kata. Siapa yang ucap terima kasih dengan cara jazakumullahu khairal jaza, maka dia telah berikan satu ucapan yang paling jitu sekali. Nak tu kalau nak main kat sebelah sana tu ada ruang kosong. Nanti kita punya audience dekat belakang tension pula kan. Dia nak dengar juga tu. Kan terganggu dekat dengan kanak-kanak. Dekat sana ada ruang kosong. Boleh main kat sana. Boleh buka pintu tu juga. Ya. Baik, habis dekat situ. Soalan seterusnya. Zakat emas. Saya ada menyimpan sedikit emas sejenis gold bar untuk pelaburan jangka panjang. Contoh, kalau emas 150 gram, berapa jumlah zakat yang perlu? Dan emas barang kemas yang kita pakai, perlukah mengeluarkan zakat? Baik, yang pertama sekali, emas gold bar bila disimpan lebih daripada 1 tahun qamariyah, 1 tahun bulan Islam, dan berat dia melebihi 85 gram emas, maka wajiblah zakat. Dalam soalan ni 150 gram, maka 150 gram, maka wajiblah keluarkan 2.5% kali 150 gram. Oh bukan, silap. Kena tahu dulu berapakah jumlah nilai semasa 150 gram. Katalah 1 gram sekarang berapa agaknya? RM150. Dia buang RM150. Maka jadilah harga emas dia RM22,500. Boleh faham Dia ada 150 gram. Harga emas semasa 150. Maka kalikan, dapatlah RM22,500. So dia kena bayar 2.5% daripada RM22,500 yang bernilai RM562. Habis. Itu je lah. Tapi dia nak tahu harga pasaran tu, dia nak tahu kalau pergi bank dia ada dua harga. Harga bank beli, harga bank jual. Harga kedai beli, harga kedai jual. Dia nak tengok yang mana satu? Dia kena tengok harga yang kedai beli. Kalau dia jual pada kedai, bukan kalau dia beli daripada kedai, dia jual pada kedai. Itulah harga yang perlu menjadi benchmark. Okey? Baik, soalan yang kedua dalam soalan ini adalah emas barang kemas wanita, adakah perlu dikeluarkan zakat? Ada khilaf di kalangan ulama. Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhu Zakah telah mengkaji dan menganalisa pendapat ulama silam. Ulama silam ada dua pendapat. Satu, wajib zakat. Itu mazhab Hambali, termasuklah Albani dan lain-lain. Wajib zakat kerana ada satu hadis sahih, seorang perempuan ni pakai emas. Nabi tanya, dah keluar zakat belum? Dia kata tak. Nabi kata, adakah kamu suka dipakaikan dengan pakaian gelang daripada api neraka? Nampak? Itu maksudnya kena zakat lah tu. Udah pakai tu pun kena warning juga. Ya? Maka sebahagian lagi ulama' dia bawa satu hadis yang lain yang menunjukkan kalau emas tu dipakai, maka dia telah keluar daripada sifat emas kepada pakaian. Maka pakaian tak kena zakat. Benda yang kita pakai tak kena zakat. Kalaupun kita ada kuda, kita pakai kuda kita, tak kena zakat. Kalau kita ada apa lagi? Ada pejabat begini, kita pakai komputer ni, semua tak kena al-usul, tak kena dizakat dalam kiraan zakat yang kita pakai. Kalau kita ada kilang mesin tu,
mesin yang keluar kan, mesin tu tak kena zakat. Ya, sebab dia dikira macam benda digunakan, macam kalau pakaian. Ya, baik. Lalu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mentarjihkan pendapat yang tak perlu zakat bagi pakaian, bagi perhiasan emas wanita yang dipakai walaupun sekali pakai saja. Okey. Tetapi Majlis Fatwa Perlis telah berpendapat dengan sama pendapat dengan Albani, tetapi ada sedikit modification, iaitulah kena keluar zakat bagi emas yang dipakai oleh wanita kalau lebih daripada nisab 85 gram emas. Kalau emas yang dipakai itu tak sampai 85 gram, selamatlah dia. Okey, tak payah bayar apa-apa. Dan pendapat itu sebenarnya selari juga dengan pendapat Majlis Fatwa negeri-negeri yang lain. Contoh, Selangor. Selangor mengatakan kalau wanita tu pakai perhiasan emas yang beratnya lebih daripada 800 gram. Siapa dia lah yang pakai macam tu? Saya pun tak tahulah tuan-tuan. Berletak dekat tengkok ni, bengkok rasa punya berat kan, lama-lama 800 gram baru kena zakat. Maknanya pendapat Majlis Fatwa Selangor, perhiasan wanita yang dipakai pun kena zakat. Cuma berbeza dari sudut pendapat itu mengatakan 800 gram ke atas. Melaka pun sama juga, tak salah saya 200 gram kot. Johor pun sama juga. Hampir semua negeri kata kena, tapi berbeza dari sudut berapa gram. Daripada mana negeri-negeri ini dapat gram-gram itu? Mereka kata mereka pegang kepada kaedah fiqh al-adatu muhakkamatun. Adat menjadi sumber rujukan. So mereka merujuk kepada adat. Adat orang Selangor kaya-kaya. Kalau 300 dah kena, ramai sangat kena. Kita kena letak 800, barulah lebih luar biasa. Maka tak kenalah siapa pakai 790 gram. Ya? So jadi negeri Melaka pula dia kata kita ni miskin sikit. So 150 tu dah kira dahsyat sangat dah. So jadi dia pun letak 150 uruf. Maka Perlis kata kita tak pakai uruf-uruf yang macam ni. Begitu tidak standard. Maka kita pakai uruf yang disebut dalam hadis Nabi mithqal. Ya, buah mithqal. Iaitulah 85 gram. Habis cerita. Tuan nak pakai yang mana? Wallahu a'lam. Yang pertama, timbang dulu berapa emas ada kat rumah tu, yang gelang tu semua sekali, supaya tahu. Dan kalau nak play safe, yang lebih daripada 85 tu bayarlah zakat emas. Yang dipakai pun bayar. Tapi kalau rasa confident dengan Syekh Qaradawi, bolehlah taklid kepada Syekh Qaradawi. Boleh ke taklid ni sesuka hatinya? Kalau taklid itu kerana nak lepaskan diri daripada tanggungjawab, maka hukumnya tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas sengaja mencari pendapat yang ringan untuk melayani hawa nafsu, hukumnya haram. Tapi kalau baca tu sebab aku betul-betul yakinlah Qaradawi punya ni memang rasa alim sungguhlah, maka hukumnya selamatlah, alhamdulillah, kerana telah berpegang kepada dalil firmanullah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dan rujuklah orang yang berautoriti dan tahu kalau kamu tidak berautoriti dan tidak tahu. Okey? Habis. Jadi kalau tanya saya, setakat ni isteri saya tak bayar zakat emas yang dipakai. Sebab rasa tak sampai 85 kot. Kan sampai ke? Mungkin sampai kot. Baik. Habis. Soalan daripada audiens yang hadir juga. Apakah hukum trading contract for difference, binary options, stock options, sesuatu ibu saham company di luar negara? Susah soalan ni. Kan? Yang pertama sekali, options ni Majlis Ulama Aufi mengatakan semua option konvensional adalah haram hukumnya. Senang cerita, binary ke, stock option ke, semua sekali ni kira haram berlaku. Sebab option ni dia gharar. Dia give right but not obligation. Betul tak? Siapa yang soal ni? Betul ke? Kan? Give rights but not obligation. Berikan hak untuk execute dan exercise
at the strike price, at the strike date, tapi tidak kewajipan. Dengan nak dapat benda tu dia kena bayar premium. Maka premium itu macam duit taruhan betting. Kalau dia exercise, tahu dah orang yang tak faham ni kata apa exercise ni, jogging ke? Tak apa lah, buat-buat faham juga lah. Ni orang yang tanya lah kan, kalau dia exercise dia punya right, maka dia dikira maknanya in the money, dia pun buat. Kalau dia out of the money, dia tak exercise, dia rugi premium. Itu dia options. Untuk binary ke, stock option ke, normal option ke, exotic options ke, sama saja. Maka options oleh kerana itu tidak boleh diniagakan, kerana dia itu sendiri adalah derivatives. Dia pun sendiri underlying asset dia tak certain. Maka bagaimana kita nak meniagakan paper option yang tak certain ini, kerana dia sendiri tak boleh jadi underlying asset yang jelas, sebab dia belum ada result. Dia bila sampai strike price nanti baru ada result. So maknanya kita macam inilah, mudah untuk orang awam. Kita, bukan kita lah, ada orang A ni, dia pergi beli nombor ekor, belum keluar result lagi, dia jual nombor ekor dia. Boleh tak? Result belum keluar, tapi mungkin nombor ekor tu kena, mungkin tak kena, betul tak? Tapi dia jual nombor ekor tu, boleh tak? Mana boleh jual judi. Yalah judi jual pula. Nak taubat lah tu konon. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tapi kalau trading contract for different, ni saya kena rujuk balik apa dia punya konteks yang dia nak maksudkan. Maka saya tak boleh nak berikan jawapan sekarang ni. Baik, kawan saya, soalan seterusnya, kawan saya nak pinjam duit tapi saya tak ada duit, saya cuma ada emas. Saya pinjamkan 4 gram emas kepada kawan saya. Dengan cara saya gadaikan 4 gram ini di Ar-Rahnu dan transfer duit kepada kawan saya. Syarat saya ialah dia perlu tebus semula 4 gram tersebut dan bayar upah simpan di Ar-Rahnu. Bolehkah urus niaga begini? Dia cagarkan. Yang pertama sekali, sebenarnya saya nak beritahu terang lah, Ar-Rahnu yang dibuat dekat Malaysia ni tak berapa bersih dari sudut syariahnya. Itu je nak ceritanya. Tak kira lah yang Kelantan ke, yang Islamic Bank ke, telah dibincangkan di peringkat ISRA dan kita dah kritik, tapi mereka susah nak buat perubahan secara serta-merta. Tak kira lah yang Terengganu ke, Kelantan ke, mana-mana lah, sama aja Malaysia ni. So kita dah cadangkan suruh dia tukar kontrak tu supaya tidak ada bai'un wasalaf. Sekarang ini dia ada sedikit elemen bai'un wasalaf. Sebab tu kita tak berapa syok lah. Sebab tu kalau mana-mana syarikat Ar-Rahnu panggil saya ceramah, saya tak pergi lah, sorry lah. Memang saya tak pergi. Banyak kali lah saya dijemput untuk tolong promote, saya tak pergi. Buat tak tahu, email balas pun tidak. Okey, tapi tak apalah, sebab dia ada penasihat syariah yang telah meluluskan, mereka tanggung dekat dunia akhirat. Tak apa, tuan-tuan orang awam boleh pakai fatwa mereka. Tapi kalau nak pakai fatwa mereka, soalannya dekat sini, duit cash tak ada duit pergi cagar. Bila cagarkan dekat Ar-Rahnu, dapat 70% je daripada nilai emas tu. Emas tu 4 gram. 4 gram kata mudah kira 1 gram RM100, RM400. Tak dapat RM400 pun, dapat 300 lebih je. 300 lebih itulah kita susah payah bagi kat kawan kita tu yang nak pinjam tu. Ambil lah, ni ambil. Tapi lepas ni jangan lupa tebus balik tu. Pergi tebus balik, kan? Jadi supaya dia kena bayar balik harga yang diberi pinjam lah. 360 lah kata. 360 tu dia kena pergi Ar-Rahnu tu, dia bayar 360 campur duit emas yang disimpan dalam kotak dekat Ar-Rahnu tu. Di simpanan tu biasanya berapa persen? Kalau tukar kepada percentage bank sebenarnya sangat tinggi, double digit tau. Ar-Rahnu ni tidaklah nak kata bagus sangat. Nak cerita dia punya rate tu tinggi, double digit. Okay. Double digit faham tak? Lebih dari 10% tau dia punya kos simpan yang dia kata tu.
Tambah pula kos simpan dia tu tidak independen. Dia diikat dengan harga marhun, harga emas yang 4 gram tu. Diikat. Harga ni 4 gram, maka kita charge 2% daripada 4 gram sebagai contoh. Maka itu adalah kos simpan. Maka dia cakap tadi, kos simpan pun kau kena tanggung juga. Baik, harus ke tak harus? Bila kita pecahkan, nak tahu hukum, kita kena pecahkan dia tau. Jadi kita pecahkan begini. Maknanya saya bagi pinjam kepada orang ni RM360 dengan syarat dia pulang balik RM360, bagi balik supaya saya dapat balik emas saya. Tapi emas tu tak kisah, maknanya saya bagi duit cash kat dia. Dengan syarat dia kena tanggung semua kos-kos yang incurred, yang terkena, yang dikenakan oleh Ar-Rahnu. Maka dia kena bayar lebih ke tak lebih? Hukumnya harus ke tak harus? Hukumnya harus. Kerana kos yang lebih itu adalah kos administrasi yang tidak dimiliki oleh saya. Faham tak? Kalau kos yang lebih itu dimiliki oleh saya, maka hukumnya haram. Tapi kos yang lebih itu saya tak dapat apa-apa. Semua Ar-Rahnu yang dapat. Dan Ar-Rahnu yang dapat pula, itu kos yang memang charge oleh Ar-Rahnu. Bukan, saya tak ada kena-mena dengan saya. Maka saya terlepas daripada apa-apa masalah. Kalau ada masalah pun Ar-Rahnu ada masalah. Bukan saya sebagai yang memberi pinjam tadi. Maka ketika itu saya tetap dapat pahala yang disebutlah hadis Ibnu Majah, 18 kali ganda kebaikan. Kalau beri sedekah dapat 10 kali. Kalau beri pinjaman tanpa faedah 18 kali. Ya. Tapi hadis itu hadis yang ada perbincangan sanad. Ada yang kata tak sahih. Tetapi apa pun ada di dalam perbincangan banyak kitab-kitab fiqh. Baik, itu adalah Ar-Rahnu dan pemberian pinjam. Yang seterusnya, Doktor, saya membeli sebuah unit chalet di Hibiscus Production. Setiap Hibiscus ni yang perumah yang macam bentuk dia macam bunga raya tu. Dia kira-kira nak tiru Dubai punya palm apa nama spring tu lah kan. Setiap unit adalah milik individu dan pelabur dijamin pulangan 7% setiap tahun untuk 4 tahun pertama, dan tahun selepas itu tidak menentu, dan dijamin pulangannya. Setelah unit siap, saya dapati resort tersebut ada menjual minuman keras dalam hotel tersebut. Apakah hukum pulangan yang dijamin tadi? Bolehkah saya mensucikan bahagian keuntungan yang saya dapat nanti? Ni susah sikit nak beri pendapat sebab saya tak tahu detail ni. Saya ingatkan beli macam biasa je, tapi ni ada macam skim pula ni. Dia bawah pengurusan. Dia ada pengurus dia. Tapi hak milik bertukar tak ni lepas kita beli unit tu? Hak milik kita. Bebas tak kita nak jual ni? Milik individu. Bebas tak, memang legally kita punya milik. Tapi kenapa dia jamin ni 7% ni? Dia bagi dalam bentuk cash ke? Kita beli unit, tapi nanti manajemen tu ada manajemen, ada business manajemen. Dia bagi dia macam pelaburan lah, banyak. Macam mana pelaburan tu, apa barang ni? Tu rumah ni. Kita beli unit tu, dia janji beli balik dengan harga tak kurang 7% macam tu. Kita beli unit, nanti unit tu akan disewakan. Dia sewakan. Kita wakilkan dia. Kalau kita tak mewakilkan dia, boleh tak? Betul? Boleh? Tapi dalam 15 tahun pertama, kita mesti duduk bawah manajemen. Lepas 15 tahun, baru kita boleh keluar untuk bersih dah. Lepas 15 tahun baru bebas nak buat apa-apa saja. Dalam 15 tahun kita kena bagi kat dia. Kita kena duduk bawah ni untuk dia manage. Okey. Jadi sekretar kita beli unit tu daripada 7% tu daripada harga beli. Nah, ini kalau nak masuk dalam bai'atan fi bai'ah, betul ni ada sikit ni. Sebab syarat dia, saya beli rumah ni, saya jual rumah ni dengan syarat you kena bagi saya urus. You tak ada kebebasan.
Padahal jual beli dia beri kebebasan kepada pembeli untuk buat apa saja pada rumah dia. Tapi dengan sebab syarat tadi, kita dah waive kita punya right kepada pemaju untuk menguruskan. Sudah tentu dia beli tu dia bagi kita benefit lain tak? Macam setahun dia bagi kita ada berapa 10 hari dia boleh datang bila-bila masa untuk masuk klinik kita. itu bukan dia bagi benefit, itu memang benefit kita punya rumah patutnya. Tak payah dia bagi, automatik kita beli kita dapat dah patutnya. Maka saya susah sikit nak beri kata apa-apa sebab ini kena tengok detail dia punya kontrak. Kontrak dia macam mana. Dan dia bagi 7% tu dalam bentuk cash ke? 7% daripada apa? Harga kita beli. 7% daripada harga beli. Harga beli katalah berapa? 500,000, 700,000. So 7% daripada 700,000 dalam masa 4 tahun dia bagi. 4 tahun pertama 4 tahun pertama dijamin. Setiap tahun dia akan bagi 10%. Okey. Dan kebiasaannya lepas pada tahun yang kelima tu dia akan ikut track record lah. Sebab apa? Sebab rumah tu dia akan jadikan chalet untuk orang pelancong guna ke? Menarik juga. Tapi nak kena check balik ni. Bukan nak invest. Saya kata menarik juga isu dia sebab nak kena pecahkan satu demi satu. Sebab kalau pelaburan memang confirm haram lah. Tapi kalau yang first akad tu adalah jual beli, second akad kita wakilkan dia untuk pergi sewakan. Dia sewakan, dia dah kira-kira dah berapa dia nak sewa, dia bagi sewa. Maknanya 7% tu bukan untung daripada pelaburan. 7% tu adalah untung daripada sewaan. Okey? Ataupun dia sendiri sewa sebenarnya. Dia sewa kepada kita dan dia sewakan kepada pelancong-pelancong. So nak kena check satu demi satu. Saya tak berani nak kata okey, saya tak berani nak kata tak okey. Tapi boleh jadi okey kalau betul dokumentasinya. Boleh jadi haram kalau salah dokumentasinya. So antara dua. Tapi kalau ini mesti dan Muslim punya kes ni. Dia memang tak ada can nak peduli benda-benda ni lah. So itu kita risau sikit. So saya susah nak beri pendapat. Sekali pandang boleh jadi okey, boleh jadi tak okey. Kita boleh kata okey dengan cara takif kita sendiri. Tapi kadang-kadang tak tersasar daripada apa yang ada atas meja sebenarnya. So, jadi itu kita tak berani nak sangka baik tak tentu pasal juga. Tak berani nak sangka buruk tak tentu pasal juga. Dua-dua lah. Baik. Tapi al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam segala transaksi muamalat adalah harus hukumnya, kecuali berjaya dibuktikan sebagai haram. Tetapi sebagian ulama kata itu hanyalah terpakai kepada benda yang Allah ciptakan secara semula jadi. Macam tupai, apa hukum dia? Makan. Allah jadikan, kalau tak ada haram harus, kalau tak ada mudarat harus. Tapi apa yang manusia ciptakan, dia tak boleh nak sewenang-wenangnya blanket approval kata harus. Sebab bila yang menciptakan itu adalah memang based on interest, so kita kena double check dulu. Kalau tidak, nanti ada orang kata saya boleh clone manusia jadi manusia seorang lagi. Apa hukum dia? Muamalat tu harus lah. Tak boleh senang-senang gitu. Kan? Hukum clone manusia tak harus dari peringkat awalnya, daripada awal-awal lagi patutnya tak harus. Sebab dia telah mencampur urusan penentuan nyawa dan seumpamanya. Baik. Seterusnya. Yes. Dari segi yang ada segi empat bagian kecil daripada segi macam dia ada order dia ambil kita beli order grafik rumah keras kan dia delay tu. Jadi ada macam dia. Baik, kalaulah maknanya rumah tu rumah kita, dia sewakan rumah tu, dia letak buang minuman keras, maka hukumnya sewaan yang kita dapat sebahagiannya syubhat. Sebab aset tu aset kita. Ada orang jual dalam rumah kita minuman keras, kita dapat sekali dosanya. Itu dia. Bukan dia lah, tapi dia macam satu dia punya
Kalau bukan di dalam, dekat dia pun, bukan dalam bilik, bukan dalam kita punya premis, tak ada masalah lah, itu dia punya urusan lah, so kita tak tanggung lah. Tapi kalau dalam premis kita, maka kita bertanggungjawab. Baik, apa pendapat, soalan seterusnya, apa pendapat mengenai Mekah Fund dan Mekah Hotel Fund? Ini telah disebut oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai haram. Majlis Fatwa telah sebut dia telah membuat nama mudharabah, tapi dia bukan mudharabah, dia nipu saja. Kemudian dia kata dia punya penasihat syariah Ustaz Fadlan, bukan, Ustaz Fazlan Osman. Tiba-tiba Ustaz Fazlan kata dia bohong. Dia jumpa saya sekali je bincang-bincang, tiba-tiba dia letak nama saya pada saya, bohong. So jadi janganlah terlibat dengan pembohong-pembohong ni, kan? Kemudian dia tukar nama, lepas kena haram oleh Majlis Fatwa, dia tukar nama. So tukar nama, orang tanya lagi, ya Allah, orang kita ni kan, dia tukar nama Madinah Hotel Fund pula, tanya pula lagi. Kalau yang sama, tak payah tanyalah, dia tukar nama je, Facebook dia sama, website dia pun sama. So jadi saya tak tahu, saya hanya taklid kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, saya tak kaji. Jadi Majlis Fatwa Kebangsaan yang mengkajinya. Baik, kemudian seperti sedia maklum, bank-bank di Malaysia telah menggunakan arrangement, ini teknikal sikit ni, arrangement tawaruk bagi setengah produk servis yang disediakan. Ada pendapat yang mengatakan ianya backdoor riba, kerana tawaruk itu hanya digunakan sekadar untuk create debt obligation untuk pelanggan tersebut. Apa pendapat? Pendapat saya rasa saya dah sebut dalam soal jawab pertama. Kalau nak bincang ilmiah, bincang di tempatnya yang ilmiah, supaya kita dapat lihat bigger picture. Kadang-kadang kita kena faham bahawa kontrak urusan satu dengan yang lain ini, dia masih lagi tertakluk kepada bigger picture. Sebagai contoh begini, dalam kelas master saya, pelajar-pelajar luar negara mengkritik pendapat-pendapat ulama yang mengharuskan pelaburan di bursa saham. Sebab dia kata dah bursa tu terang-terang, syarikat tu ada yang haram. Buat apa kita kata harus juga dengan kadar tak lebih 5% lah, bla bla bla. Dah 5% tu mana hang dapat? Dia kata kan, kamu dapat daripada mana pandai-pandai? Dah ada haram sikit pun tak boleh lah. Kalau 100% halal baru boleh. Lepas tu ada kawan dia seorang kata, yang kalau nak 100% haram, tak ada mana-mana satu. Kau tak ada, tak payah melabur lah. Senang dia kan. Maka itu bagus dan tak bagus. Bagus dari satu sudut, iaitulah waraknya seseorang itu. Tapi dari sudut negara, dia punya fatwa kena sedikit berbeza. Iaitulah dia kena tahu gini, kalaulah orang Islam semua, kerana ada kurang daripada 5% haram dekat mana-mana share yang ada dekat Malaysia ni, menyebabkan semua orang Islam tak dibenarkan melabur, maka saham akan menjadi pusat orang-orang bukan Islam. Kita kena tahu di bursa itu ada 900 syarikat. Semua syarikat-syarikat yang paling besar di Malaysia, yang paling besar, bila pemegang sahamnya semua non-Muslim, semua syarikat akan diperbentukkan directionnya oleh non-Muslim. Dan ketika itu pekerja-pekerja pun semua kena ikut cara non-Muslim. Dan ketika itu orang Islam hanya jadi pekerja dan bukan pemilik equity di bursa Malaysia. So adakah itu bagus dari sudut maqasid syariah, ataupun kita nak beri sedikit tolerance kepada 5% and below? Kita kata boleh labur dalam syarikat ini dengan syarat lepas kamu labur, kamu buatlah pembersihan. Habis cerita. Supaya kita masih ada pemilikan equity, syarikat-syarikat yang berpengaruh, yang besar, untuk jangka panjang umat Islam di sesebuah negara. So jadi orang nak bagi fatwa, dia kena tengok dua-dua. Dia kena tengok jangka besar, dia kena tengok jangka kecil. Dia kena tengok jangka yang luas, makro dengan mikro, dua-dua dia tengok. So bila tengok tawaruk dari sudut mikro, memang secara isolated daripada makro, memang masalah. Tapi kalau tengok sekaligus, maka kita akan dapatinya ada ruang untuk kita kata boleh. Maka itulah dia yang dipegang oleh majoriti para syariah advisor di Malaysia. Mereka melihat daripada makro dan mikro. Apa yang mereka boleh buat,
mereka cuba mencantikkan mikro itu, tawaruk dari sudut mikro itu supaya jadi tawaruk yang bukan artificial sale, dengan cara memastikan barang yang dijual betul-betul wujud, barang yang dijual deliverable, boleh dihantar, qudratut taslim dalam bahasa Arab. Barang yang dijual ada pada waktu dijual dan tidak bertindan dengan pembelian orang lain pada waktu dijual dan ditransaksikan. Maka itu yang the best that they can do sekarang ini. Sebab untuk memakmurkan Islamic finance, mereka tak nampak cara jalan yang lebih pantas kecuali yang itu, yang pertama. Lepas tu mereka mulalah explore kepada wakalah, kepada ijarah, kepada musyarakah, mudharabah dan lain-lain. Tapi untuk hidup, produk itu tadi menjadi backbone kepada Islamic financial institution, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Kalau tengok secara terasing daripada makro, maka kita akan mudah-mudah saja menuduh dia riba, dia itu, dia ini, maka itu tidaklah wajar. Ya. Wallahu alam. Baik, ada soalan lisan lagi? Sila. Sila. Kalau kita buat pelaburan daripada dividen dia, kita buat pelaburan dan modal dia daripada dividen tu, tapi kita tak pakai dividen tu, yang kita untung. Macam mana kita buat pelaburan daripada ASB loan? Tak, modal tu kita dapat daripada ASB dividen tu, yang kita buat pelaburan, kita tak pakai dividen lagi, yang kita untung. Modal dapat daripada mana? Daripada pinjaman? Daripada ASB dividen. Oh, dividen, okey. Itu sebagai modal tu, kita melabur dan kita untung. Tambah lagi labur, ya. Kita untung dan pelaburan tu, kita nak buat cleansing tu berdasarkan percentage tu, berdasarkan modal tu ataupun berdasarkan untungan. Baik, Majlis Fatwa Perlis telah mengeluarkan fatwa yang terbaru, iaitulah ASB atas kerana menyedari strategik investment dalam negara, maka diharuskan orang ramai melabur di dalamnya, tetapi dengan syarat mestilah dibersihkan jumlah pendapatan dividen daripada yang haram. Pada tahun 2015, iaitulah sekitar 20%. Maka daripada mana nak bersih soalan dia? Daripada dividen? Modal. Bukan modal, dividen. Kita pula balik. Kita kita buat keluar. Katalah kita buat keluar dividen tu bernilai RM10,000. 20% daripada RM10,000 kena bersihkan. Sebelum kita labur ke tempat yang ketiga. Kita dah laburkan. Kalau kita dah laburkan, kita keluarkan RM20,000 daripada duit yang ada dalam akaun bank kita sekarang ni. Duit ni dia tak kira kita ambil duit kat sana ke, duit dalam poket ke, duit dalam peti besi ke, sama saja. Jadi kita tak semestinya guna duit yang mesti keluar daripada cek PNB, tak mesti. Ya, mana-mana duit boleh berlaku. Walaupun telah dilaburkan, maka kita sedar, kita bersihkan. Itu adalah pendapat Majlis Fatwa Perlis. Wallahu a'lam. Ada soalan lisan muslimat? Ya, belakang sila. Muslimin. Baik, pelaburan saham telah difatwakan oleh Majma' Fiqhil Islami dan Awafi sebagai harus kita masuk ke mana-mana saham yang dianggap patuh, diklasifikasikan patuh syariah. Ya, dan setiap banyak negara dia ada cara nak pastikan dia patuh syariah. So di Malaysia kita ada Suruhanjaya Security, yang mana dia ada dua cara tapisan. Tapisan pertama, business activities filter, iaitulah dia tengok dia ada tak perniagaan dia terlibat judi, terlibat arak, terlibat rokok, terlibat pelacuran, terlibat hotel. Maka semua tu dia akan check dulu. Lepas settle yang itu, dia akan check pula financial filtering process. Financial Malaysia punya, dia adalah 30%
Ni lupa lah saya. Kena check satu-satu. Dia punya hutang dia, syarikat tu hutang dia yang ada riba tak boleh lebih daripada 33% daripada total asset dia. Betul? Total asset dia katalah 1 bilion. Kalau hutang yang ada interest yang dia pinjam daripada bank konvensional lebih daripada 20% daripada 1 bilion, berapa? 20 juta. 200 juta. 200 juta, maka hukumnya tak lepas, maka syariah tak compliant dari sudut saham itu. So itu Malaysia punya standard lah. Ya, begitu juga dia punya pelaburan dia. Dia ada simpan duit di dalam bank. Tadi dia pinjam daripada bank. Yang kedua, dia kena tapis juga, dia labur dekat bank. Contohnya fixed deposit. Kalau lebih daripada 33% daripada total asset itu adalah fixed deposit konvensional, tak patuh syariah. Okay, itu Malaysia punya. Kalau antarabangsa punya, dia ada macam-macam. Dia ada FTSE, dia ada Dow Jones Islamic Index punya, dia ada MSCI punya, dia ada jadual Russell punya, macam-macam. Dia ada yang kira 33% daripada trailing 2 month of market capitalization. Ada pula Dow Jones 1 month market capitalization. Tu pening kepala jawab itu. Kan? So jadi dia ada macam-macam. Tapi tak apalah, dah ulama tu dia dah setuju, boleh labur. Tapi yang ditanya bukan hanya itu. Ditanya tadi nak labur secara kontra. Kontra ni apa benda pula? Kontra ni maksud kita beli saham tu, bila kita beli satu saham, satu unit ataupun 10 unit atau 2000 unit, kita beli pada hari kita buy itu pada hari Isnin. Duit kita yang ada dekat kita punya platform tu hanya akan disebut betul-betul hilang adalah pada hari T-2, iaitulah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis baru habis. Maka hari Selasa duit tu sebenarnya masih ada lagi, relax je duit tu lagi. Itu sistem proses saham beli saham. Kontra ni maksudnya sebelum sampai hari Khamis kita jual, dengan harapan sebelum sampai hari Khamis harga tu dah naik lebih banyak daripada harga kita beli. Harga kita beli masa harga RM1, kita belum sampai Khamis dah RM1.80. Oh, untung besar tu. Kita pun jual, tolak brokerage punya fee, kita masih untung dengan begitu handsome sekali. Itulah dia kontra. Boleh ke tak boleh? Kontra, kalau duit memang ada dalam kantong kita, kalau kita ambil dengan securities, BIMB securities contohnya yang patuh syariah, dia memang wajibkan kita ada duit cash dekat dia, baru boleh buat. So terselamat daripada kontra ni. Tapi kalau kita ambil daripada brokerage securities house yang bukan patuh syariah, kita tak ada duit dalam tu pun kita boleh beli. Dengan cara macam mana? Kita pinjam daripada dia. Kita pinjam daripada brokerage house tu. Bila kita pinjam, takkan muncullah pinjaman tanpa faedah dekat dia. Maka akan berlakulah pengharaman. Satu, pengharaman kerana pinjaman tanpa faedah daripada brokerage securities house tadi. Itu pertama. Yang kedua, dia akan jadi judi. Sebab maknanya kita ni risk lovers dah ni. Kita tak ada duit pun, tapi kita harap kita bermain di atas angin tanpa gunakan duit yang kita ada, kita boleh untung lebih besar daripada apa yang kita ada. Itulah dia judi namanya. Ya. Kalau kita ada duit betul-betul, kita boleh bayar, itu maknanya kita memang nak beli. Tapi kita tak ada duit, kita just mengharapkan harga tu akan jadi bagus sebelum duit diambil daripada kita. Kalaulah harga tak bagus, kita akan terlungkuplah, kelang kabutlah, kita minta bantuan daripada brokerage. Broker pun akan bagi pinjam duit, dahulukan duit dia, kita kena bayar pada dia dengan interest. Maka hukumnya haram. Ya, itulah lebih kurang. Baik, kita nak buat tu lah, tinggal 5 minit je lagi ni. Ini 1 jam setengah je, tak boleh lebih. Ya. Adakah wajib keluarkan zakat untuk performance bonus dari company kita bekerja? Adakah termasuk dalam zakat pendapatan? Performance bonus. Baik, ini ada banyak khilaf lah. Syekh Qardawi sebut dalam kitab Fiqhuz Zakah, dia berpendapat kena zakat. Dia dianggap mal mustafad.
Iaitulah amwal, mal, zakat mal al-mustafad. Iaitulah harta yang macam kias dia dikiaskan kepada harta-harta hasil tanaman yang masak ikut musim. Bila masak ikut musim tu, boom, kita punya hasil banyak sekali kan. Dapat selamsam, boom. Seolahnya itu dikiaskan. Maka kenalah 5%. Macamlah zakat pertanian tadi. Kalau dia itu pada yauma hasadih atau haqqahu yauma hasadih, berikan haknya, maknanya tunaikan zakat pada hari apa? Tunai apa? Hari tuai. Tunai pula. Banyak sangat cash tunai. Pada hari tuai. Maka kalaulah dia fi masaqatis sama, iaitu kalaulah dia dapat pengairan free daripada langit, maka dia kena bayar 10%. Kalau dia pengairan dia tak free, dia kena buat saliran 5%. Tapi yang ini berapa persen? Free ke tak free ni? Dia tak ada angin, tak ada langit, tak ada air ni. Ya? Memang dia tak free lah sebab dia kerja. So 5%. Tapi ada sebahagian ulama yang tak setuju. Dia kata tak, yang ini kita masuk dalam zakat wang tunai. Bila cukup 1 tahun barulah terbukti kita kaya. Sebab dia cash. Pertanian, dia petani, dia tanah, dia lahir buah, tumbuhan. Ini duit, mana boleh sama? Kata mereka yang tak setuju. So bila tak boleh sama, dia masuk dalam kategori duit lah. Habis cerita. Bila masuk kategori duit, ya kita dapat sekepuk, tapi tak semestinya kita kaya. Nak kau kaya tak kaya, sebab kaya itu adalah ciri untuk kena keluar zakat. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis yang mudah tu, iaitulah apa nama? Macam mana bunyi dia? Starting ni lupa. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Ambil daripada orang kaya di kalangan kamu dan beri kepada orang miskin kalangan kamu. Ambil kepada orang kaya. So apa ciri kaya? Ciri kaya itu dalam hadis Nabi ikut ni, siapa yang cecah nisab zakat dan cukup haul. Cukup haul 1 tahun, kita masih ada duit tu, banyak tu, lebih daripada nisab, kaya lah. Sebab mungkin dapat sekepuk bonus, tapi lepas 2 bulan habis licin licau. Sebab hutang banyak, belanja baju dah lusuh, dah nak tanggal lah, semua nambang semua sekali. Kasut pun, tapak pun nak hancur. Kita belilah pakai duit tu, so hilanglah habis duit. So kaya macam mana pula nak keluar zakat? Belum tentu kaya lagi. Yang mana satu agaknya pilihan qalbu. Mesti tak mau zakat ya. Jangan pilih ikut hawa nafsu. Pilih ikut yang terbaik. Jadi ini nak pilih fatwa-fatwa ni, kita akan ajar di dalam tu saya ceramah pula tu kan. Nak pilih fatwa, nak pindah-pindah ni, saya akan cerita dengan lebih detail di dalam Convention Fiqh Ummah 3.0. Kita kerja dah siap 22 muka surat, belum hantar kat Urustia, nak cetak besok. 22 muka surat. Kita akan cerita talfiq itu apa benda. Betul ke kita kena ada mazhab? Betul ke kalau tak ada mazhab itu kita ni Wahabi? Betul ke kita ni orang awam, tak ada mazhab, mazhab kita mazhab mufti? Kita cerita semua dengan telus dan tidak ada sentimen, insya-Allah. Kita cerita dengan ilmiah, dengan nota kaki daripada ulama Asy'ariyah, dengan ulama Syafi'iyah, dengan ulama Salafiyah, dengan ulama Hanabilah, kita ambil belaka. Ya, so jadi tuan-tuan akan dapat diskaun kalau daftar malam ni. Dia mesti ada. Kita bagi berapa saya nak bagi? RM100 dia nak bagi untuk 2 hari. Asalnya 200, 50% diskaun. So kena daftar kejap lagi dekat meja sana. Itu saya punya paper, belum lagi Dr. Wifaq punya paper. Saya punya paper saya cerita juga tentang fatwa shopping. Tu tengok. Tu fatwa shopping. Contohnya macam ada orang lah, dia datang jumpa saya, saya kata haram. Oh tak best ustaz ni. Jumpalah ustaz ni pula, ustaz, forex haram tak? Forex harus. Oh, harus ustaz ni kata harus. Dia shopping kat kedai saya tak laku, saya kata haram. Dia shopping kat kedai ustaz seorang lagi. Dia kata ustaz ni kata harus. Okey, harus.
Itu namanya fatwa shopping. Harus tak buat benda tu? Kita cerita dekat convention fiqh umat. Tak boleh kat sini, sebab panjang. Dah ada kertas kerja, boleh baca sendiri je nanti. Ya. Okey. Kalau kita kerja dekat Selangor KL, zakat kita kena pulangkan kat situ. Tak perlu bayar kampung dan Baik, dalam kitab fiqh zakah, tahulah saya rujuk kitab fiqh zakah je, sebab saya khatam kitab tu je. Kalau fiqh zakat ni saya khatam kitab tu. Sebab kitab tu dia gabungkan semua pendapat-pendapat ulama. Senang sikit kan nak baca kitab terpecah-pecah ni, pening kepala. So kitab tu ni tesis PhD Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dapat mumtaz. Baik, dalam kitab tu dia ada buat satu bab, iaitulah memindahkan wang zakat kepada bukan bandar dia, bukan bandarnya. Majoriti ulama tak membenarkan. Maknanya di mana kita dapat duit, di situlah tempat orang miskinnya layak dapat duit zakat kita. Itu hukum asalnya. Sebab ada banyak asar daripada sahabat yang melarang bawa keluar. Tetapi memang betul lah, kalaulah kita ada kenalan di luar, kaum karabah kita di luar yang miskin, lalu kita boleh mengecualikan keadaan, kita hantar keluar sebab karabat kita. Yang kedua, Maliki punya mazhab pula kata kalau nak keluar tak boleh lebih daripada 2 marhalah. Maknanya keluar tu bagi dekat je, jangan jauh sangat. Keluar yang dekat lebih diutamakan daripada yang jauh sampai ke Syria contohnya. Keluar kat Kemboja dulu ke, dekat Thailand, selatan Thailand ke, itu lebih baik. Itu hukum yang telah dibincang oleh ulama silam. Sebabnya tadi dah sebut, tempat kita dapat nafkah, dapat rezeki, di situlah kita memberikan bakti duit itu kepada orang fakir miskin di kawasan itu. Berbeza dengan zakat fitrah. Zakat fitrah sebahagiannya mengatakan di mana kita berada pada waktu itu. Zakat harta, di mana harta kita diperolehi. Okey, itu juga tak salah saya yang disebut oleh Sahibus Samah Mufti Wilayah dalam tulisan beliau kan. Baik, habis. Kemudian jadi nak sebut tadi zakat pendapatan tadi, betul lah sebahagiannya menganggap dia adalah zakat pendapatan bila cukup haul baru kena zakat. Saya secara peribadi saya selesa dengan pendapat zakat tu zakat wang. Wallahu a'lam. Maknanya kalau misalkan tu orang tu dia bekerja di negara dan pendapatan tu dia nak bayar zakat dekat negara Malaysia, sama saja, dia keluar kerja kat luar negara, paling aula dia beri zakat dia di mana dia bekerja. Kecuali dah tak ada orang miskin di negara tersebut, maka boleh didahulukan di negara tempat kelahiran dia. Tapi nak kata satu tempat tak ada orang miskin tu macam pelik sikit lah. Dia mungkin kan tak ada, tak jumpa, atau nak bahagikan pun masih lagi diterima lah. Baik, soalan yang seterusnya, pengeluaran Nabi, ni soalan terakhir. Soalan terakhir. Soalan-soalan lain kita bawa ke kuliah soal jawab 3.0. Entah berapa .0 habis nanti ya. Pengeluaran sejumlah wang dividen dari unit trust yang dilaburkan, ada minimum value ke yang perlu kenakan zakat? Ya. Kalau kita keluarkan wang dividen dari unit trust yang dilaburkan, sekarang ni unit trust yang kita milik itu pun kena zakat. Kalau tak keluarkan pun kena zakat juga. Kalau EPF je tak kena zakat bila tak boleh keluarkan. Sebab EPF tak ada milku tam, milku naqis. Kita punya pemilikan tak sepenuh, sebab kita tak boleh nak buat suka hati buat keluar, kena ikut undang-undang dia. Tapi unit trust kita boleh suka hati je boleh keluarkan, walaupun tak cukup tenure dia lagi, tak ada masalah. Kita nak keluarkan tak ada problem. So bila kita keluarkan dividen tu pun kena zakat juga. Tapi bukan dividen tu sangat, dividen tu terpecah. Yang kena zakatnya sepatutnya total tu. Sebelum kita keluarkan dividen tu, aset unit yang kita ada tu semua berapa nilai dia. Kalau nilainya lebih daripada 85 gram emas, maka kenalah bayar zakat 25%. Sama ada keluar dividen atau tidak keluar dividen. Lepas dah bayar tu, kita keluarkan dividen tu, tak ada kena apa-apa dah. Sebab kita dah bersihkan tadi dekat dia punya total semua.
Ya. Jadi itu saja, habis. Unit trust biasa ada dua, satu cash, satu lagi kita guna duit EPF. Kalau yang kita guna duit EPF tu adakah sama? Baik, kalau kita guna duit EPF, kita tak boleh keluarkan. Sebab duit dividen tu akan masuk ke EPF balik. So jadi tak boleh keluar. Itu tak masuk dia kenakan zakat. Yang itu kena tolong keluarkan nanti bila dah retire baru boleh keluarkan. Ya. Baik, habis. Satu soalan akhir daripada muslimat kalau ada. Yang unit trust dan EPF, nanti bila kita nak bersihkan EPF tu pula, macam mana kita nak pension? Nak bersihkan EPF? Sebab Ustaz nak cakap pasal Nak bersihkan EPF, rujuk dalam YouTube Zon Kuliah 1.0 kita dah berterangkan. Tak sama dengan yang sebelum ni. Ada versi baru. Versi baru tu telah pun disebarkan oleh Zon Kuliah. Dalam YouTube dia pun ada, dalam Facebook dia pun ada. Dalam Facebook saya belum masuk lagi. Macam mana cara nak bersihkan tu. Memang betul ada masa saya dekat Masjid Bukit Julutong, saya beritahu 30% daripada dividen. Kan? Tapi ada tambahan lagi. Bukan pendapat tu tak betul, betul. Ada tambahan lagi sebab ada statistik menunjukkan ramai orang Islam kita simpanan dia ketika hampir pencen tak sampai pun 50,000. So kalau kita suruh fatwa itu terpakai kepada orang, bukan fatwa kat negeri Selangor Sultan je boleh. Kalaulah pendapat itu terpakai kepada orang-orang begitu, sebenarnya mereka tak terpakai pada mereka lah. Sebab mereka pun sebenarnya orang yang tidak berkemampuan. Dan mereka juga orang yang layak untuk menerima wang sedekah dan zakat sebenarnya. So ketika itu tak perlulah. Dia terpakai pada orang yang kaya, yang mempunyai simpanan lebih daripada 190,000 biasanya. Itu minimum. Yang patut ada simpanan masa kita pencen berdasarkan life expectancy orang lelaki dan perempuan di Malaysia. So wallahualam, terima kasih kepada tuan-tuan. Jadi sebelum habis jangan bergerak dulu. So kita nak beri makluman. Okey. Sekali lagi kita ada convention Fiqh Ummah yang memberikan tawaran diskaun kepada para peserta yang bersusah payah hadir pada malam ini. Kita bagi sikit lagi lah. Kita bagilah RM90 lah. Special tu RM90 tu. Turun lagi RM10. Sebab mengalu-ngalukan kesungguhan saudara-saudari datang. Bila? Minggu depan 23-24 April di Convention Center TM di Bangsa. RM90. Yang kedua, kita dah edarkan, mana tadi? Satu, kita dah edarkan brosur. So Dewan ini kita akan buat satu kelas untuk orang-orang yang berkerjaya dan orang-orang yang bukan kelulusan agama untuk mempunyai, bagi satu sini untuk belajar tentang agama kita sendiri. So jadi dekat sini pada peringkat awal kita ada 3 syllabus. Kita ada tafsir Quran, hadis dan fiqh kontemporari. Semua tajuk ada 10 setiap satu subjek. Boleh pilih package A, B atau C. Setiap package ini akan diselesaikan dalam 1 bulan sekali pada satu hari yang sama. Maka kalau tuan-tuan daripada orang luar, daripada Lembah Kelang, boleh datanglah. Kalau ambil package C, AA, 3 cover. Tafsir pagi-pagi daripada 8.30 sampai pukul berapa? 8.30 sampai 9.45. Lepas tu satu sesi kedua kan? 8.30 sampai 9.45. Lepas tu pukul 10 sampai pukul 10 suku sampai pukul 11. Habis 2 topik dalam ni. Lepas tu itulah package kalau siapa ambil subjek tafsir. Package C satulah RM50 sebulan. Tapi kalau dia ambil 2, dia boleh rehat dulu, rehat dulu tengah hari. Lepas tu masuk balik pukul 2, pukul 12. Masuk pula sesi fiqh. Berhenti tengah hari, sambung balik lepas tengah hari. Satu lagi tajuk, lepas tu habis pukul 3 lebih.
Tapi kalau dia ambil hadis pula, tiga-tiga dia duduk lagi sampailah ke petang 6 suku. Nanti dekat akhir 5 bulan akan ada exam bertulis. Sebab guru-guru yang mengajar nak bagi ijazah. Tapi kena bagi ijazah, dia tak boleh ngangguk jenis je. Ni kan mengangguk lepas tidur, ijazah dapat, ilmu tak ada pun. So ijazah tak ada diberi kecuali mesti ada ujian. Siapa-siapa tak nak ujian, tak apa, dapat ilmu sajalah. Tak sukalah ujian, nak kena study, kan? Tapi siapa-siapa nak sijil, dapat ijazah, ambillah ujian untuk memastikan layak untuk diiktiraf oleh guru. Kalau rasa sijil dia boleh pakai masuk universiti ke? Tak boleh. Diiktiraf oleh MQA ke? Tak. Tapi diiktiraf sebagai usaha untuk kita memahamkan agama kita. Dan mungkin kalau tuan-tuan nak kerja di mana-mana, sijil itu mungkin ada sikit add value lah, di tempat-tempat tertentu. Okay? Ya. Jadi boleh pilih package A, B atau C. Habis. Kemudian yang seterusnya, di Dewan, sila. Hari Sabtu dia ada tarikh dekat situ. Sepatutnya kita mula kelas pertama 30 April, tapi kita sedang survey. Kalau lambat tak sempat, kita akan buat kelas pertama 28 Mei. Itu tarikh semua situ, 28 Mei, 25 Jun, 30 Julai, 20 Ogos. Kalau PKA 1 hari 3-3, daripada 8.30 sampai 6.30, termasuk makan. Package B ambil 2 saja, pilihan tafsir dengan hadis atau hadis dengan fiqh kontemporari. Kalau ambil hadis dengan fiqh kontemporari, 8.30 tak terlibat, jangan datang. Itu tafsir punya orang punya kelas. Nak masuk kena ada kad matrik. Dan akan ada attendance. Orang yang tak ada nama tak boleh masuk. Nanti tak adil pada orang yang masuk. Kalau nak pilih satu saja, kelas hadis saja, datang pukul berapa tadi? Pukul 3.30 sampai pukul 6 suku saja. Pagi-pagi itu semua jangan datang. Main-main tu kat luar NZ tu kat bawah tu. Okay. Gitulah cara dia. Ini kira-kira macam kursus dekat sijil pengajian awam dekat universiti lah. Dan kita rasa pensyarah-pensyarah kita semua layak untuk menjadi pensyarah universiti. So kira-kira samalah. Cuma MQA je tak ada. Dan exam dia mudah sikit. Exam dia mungkin mudah sikit lah. Dan iuran dia murah banyak berbanding universiti. Universiti mau 2,000, tak tahu lah. Baik, habis. Kemudian dewan ni juga pengumuman yang ketiga. Setiap bulan, setiap minggu kita insya-Allah akan makmurkan. Kita sangat harapkan tuan-tuan datang. Kita akan ada soal jawab muamalat, kita dah buat. Baru ni kita ada soal jawab solat. Lepas ni kita ada soal jawab usul fiqh, soal jawab nikah kahwin, soal jawab poligami pun ada. Soal jawab macam-macam. So jadi pastikan saudara-saudari bersama-sama tengok dalam Facebook Mursyid ataupun Kefik, dia akan maklumkan bila kuliah soal jawab. Kuliah soal jawab ni dia ada charge RM5. Dah bayar belum? RM5 ni bukan saja nak tak charge tuan-tuan, sebab kita pengalaman yang pertama dulu yang berdaftarnya sampai 200 lebih. Kita pun kelang kabut, ramai ya. Tengok-tengok datang macam ni juga ramai dia. Itulah, dia tak ada bayar apa-apa, dia tak rugi. So jadi kita buat bayaran dan kita kata nak tak bayar tu bukan apa. Tuan-tuan datang, kejap lagi boleh ambil balik duit tuan-tuan. Kita tak ambil. Tapi kalau nak infak dekat Mursyid, alhamdulillah. Bukan saya dapat, Mursyid dapat, tuan-tuan dapat. Sebab kita nak buat komplek Mursyid yang lebih besar dekat Sungai Buloh, yang boleh ada Ma'had Al-Quran wa Sunnah lagi nanti. Itu kena 4 juta ringgit kita perlukan. Siapa-siapa nak bersihkan duit haram, sila beri pada Mursyid. Kita bagi surat pengecualian cukai. Tahu cukai nak kena bayar 30 April dah tahu. Nak dapat nak potongan, bayarlah pada Mursyid. Boleh kita bagi resit, nanti lembaga hasil boleh tengok, okey, boleh, selamat. Itu dia. Habis kat situ. Kemudian apa lagi Niko dengan ni? Yang khusus eksekutif tu kalau nak sijil kena 80% lah. Ya. Yang ini hadir kena 80% paling kurang. So sekali penting je boleh maknanya.
Walaupun ada MC ke apa, tak cukup 80%, kita akan cuba untuk tidak memberikan sijil. Kerana tak cukup sama daripada guru, nanti ajaran terseleweng nanti. Ya. Jadi itu saja. Jadi akhir sekali lagi sebagaimana biasa kita war-warkan produk air minuman coklat. Hari ni tak ada minuman free, ada ke? Tak ada minuman free. Yang ini adalah alternatif kepada Milo dan Biko, keluaran keluarga saya. Jadi boleh dibeli secara cash di sini, boleh jadi pengedar dan boleh membantu ekonomi dan boleh mewujudkan lagi kerja-kerja. So, jadi kita di zaman-zaman gawat ni kita nak wujudkan kerja pada orang Islam kita. So jadi bila dapat lagi banyak jual, lagi banyak kita boleh tawarkan kerja kepada umat Islam kita, dan kita boleh keluar daripada masyarakat menerima kepada masyarakat pemberi, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Semoga ada rahmat dan barakah Allah SWT terhadap program kita. Kita tangguh program kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.